Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama kita duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan apa khabar dan selamat pagi diucapkan kepada semua penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita pada pagi ini. Walaupun di mana anda berada, pastikan berada dalam keadaan baik-baik sahaja, dalam keadaan sejahtera dan selamat. Sentiasa kami doakan kepada penonton semua. Dan pada hari ini kita seperti biasa bakal mengupas perbincangan berkenaan dengan topik-topik berdasarkan tema yang dibawakan setiap hari untuk penonton-penonton semua. Dan hari ini berkenaan dengan topik ibadah Tanah Pusaka Banyak Nama. Bagaimana kupasan dan perbincangan, sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Dan mungkin pada hari ini juga bakal keluarnya istilah geran kongsi banyak nama dan juga bagaimana cara untuk menyelesaikan isu berkenaan dengan satu tanah tetapi banyak penama-penamanya. Ini yang akan kita kupaskan dan kongsikan untuk menyelesaikan masalah perbincangan pada ketika ini. Baik, dan seperti biasa tanggal 7 Februari 2022 bersamaan 5 Rejab 1443 Hijrah kita bawakan perbincangan kepada anda. Untuk bertanyakan soalan boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 untuk buat panggilan dan tunggu isyarat sehingga talian dibuka. Dan pastikan bila anda ingin bertanyakan soalan di ruangan panggilan, bertanyakan soalan secara jelas dengan bahasa yang baik dan juga soalan yang ditanyakan pastikan jika boleh. Dan saya maklumkan kepada penonton-penonton untuk satu soalan sahaja kerana kita nak beri ruang juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain untuk bertanyakan soalan bersama, berkongsi sesuatu pada hari ini. Juga sama seperti di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3, boleh bertanyakan soalan di ruangan komen yang tertera poster perbincangan kita pada hari ini. Dan pastikan anda bertanya sesuai dengan topik perbincangan kita pada hari ini, ibadah Tanah Pusaka Banyak Nama. Baik, siapakah yang bakal mengupas perbincangan pada hari ini bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan kepada penonton-penonton semua, yakni Al-Fadil Ustaz Mat Ghazali Ibrahim bersama dengan kita. Bila sebut saja tentang topik Tanah Pusaka Faraid, biasanya kita akan bersama dengan Ustaz Mat Ghazali Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Selamat datang ke studio. Ya, sama-sama. Baik Ustaz. Saya bila tengok tajuk ni Ustaz, berkenaan dengan Tanah Pusaka Banyak Nama ni, dia bila sebut tentang banyak nama tu biasanya kita dah faham geran kongsi dan sebagainya. Tapi bila sebut tentang Tanah Pusaka tu, mungkin ada di antara kita yang masih lagi terawang-awang. Dia kata apa sebenarnya Tanah Pusaka ini, daripada mana dan apa bentuknya? Silakan Ustaz. Terima kasih banyak kepada Da'i Azrin, kepada tuan-tuan puan-puan dan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tamanya kita sama-sama syukurlah kan, seperti mana telah dimuqaddimahkan oleh Da'i Azrin tadi itu. Syukur kan, banyak-banyak Allah masih hidupkan kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan rezeki kehidupan ni banyak lagi lah kebaikan-kebaikan yang kita boleh usahakan bersama. Apa guna kita jadi manusia, apa guna kita jadi hamba Allah, apa guna kita jadi umat Nabi Muhammad SAW kalau kita tak beri manfaat kepada orang lain. Sedangkan Nabi pun ada menyatakan khairun nas anfa'ul linnas, baik-baik manusia ialah mereka yang banyak beri manfaat kepada orang lain kan. Lebih-lebih lagi sekarang ni cerita tentang harta pusaka lah kan. Harta pusaka geran kan, banyak nama kan. Geran banyak nama ni kalau ikutkan bukan orang dulu-dulu saja, orang zaman sekarang ni pun kena berhati-hatilah, sebab banyak juga kadang kita semangat sangat beli tanah lot ke sebagainya kan. Tapi nama tak boleh masuk dalam geran sebab geran tu mungkin 1 ekar tanah tu 1 ekar. Jadi tanah pada 1 ekar ataupun 2 ekar ke bawah ni memang nama tak boleh banyak. 1 ekar dipecah 10 kan. Jadi nak masuk nama tak boleh. So akhirnya buat perjanjian. So adakah perjanjian itu nanti kalau jadi apa-apa, hak mereka atas tanah tersebut masih ada ataupun tidak kan. Jadi cumanya dia beza situasinya dengan tanah pusaka yang banyak nama. Sebab apa? Sebab kenapa jadi banyak nama ni? Kan mungkin asalnya
tanah tu bukan kita punya. Ya, Tapi macam mana boleh turun pada kita? Sebab mak ayah kita wariskan pada kita, kan? Atau sama ada mak kita ke ayah kita ke. Dan bila mana kita tanya kepada mak ayah kita, dia pun sebenarnya bukan dia punya. Asalnya bukan dia punya. Dia dapat pada siapa? Daripada mak ke ayah dia. Maknanya atuk kita lah, atuk ataupun nenek kita, kan? Bila kita tanya pula pada atuk atau nenek kita, dia pun kata asalnya bukan dia punya. So siapa punya? Mak dan ayah dia bagi kat dia ataupun turun pada dia, mak ayah meninggal. So bila kita cek-cek balik, kenapa sekarang ni akhirnya geran 1 ekar, kan? Ni 1 ekar aja. 1 ekar ni lebih kurang dalam 43,000 kaki lah, kan? Persegi lebih kurang, kan? Jadi 1 ekar, tapi bila kita cek-cek dalam tu rupanya ada 500 nama. Jadi bila 500 nama tu memang seorang tu berapa kaki persegi saja dapat, kan? Jadi kenapa jadi macam tu? Rupanya bila kita cek-cek balik, kan, yang boleh jadi isu 500 orang yang sekarang ni berebut hak masing-masing. Sebab apa? Sebab dulu asalnya ceritanya bapa dia orang meninggal. Jadi bila bapa meninggal turun mereka, tapi bila kita cek balik rupanya daripada kita pergi ke bapa kepada atuk atau nenek pergi ke moyang atas lagi, saya pun tak tahu ada apa dah istilah dia, kan? Jadi ini antara perkara yang kalau kita lihat nampak macam simple saja, kan? Tapi bila mana kita tadilah kita mengabaikan ayat Quran, kan? Dalam Quran ada cerita tentang ayat-ayat tentang faraid, tentang pusaka, kan? Dalam hadis pun banyak diceritakan tentang kisah-kisah orang meninggal dunia, macam mana nak diuruskan dia punya harta pusaka dan sebagainya. Dan banyak lagi lah kalau kita lihat dalam nasihat-nasihat agama, cerita tentang betapa perlunya masih hidup ni. Memang betul siapa-siapa yang mempunyai harta ni, walaupun banyak sikit bukan isu dia, tapi kita nak kena takbir dan urus betul-betul lah, kan? Sebab kena ada ilmu, mencari harta pun nak kena ada ilmu, menggunakan harta pun nak kena ada ilmu, mengurus harta pun nak kena ada ilmu, apatah lagi tadi nak mengaging-agingkan harta pun ada ilmu, kan? Sebab ada orang kata suka hati akulah ni harta aku, kan? Aku nak agihkan pada siapa-siapa, sila, kan? So akhirnya dia pun agihkan harta tadi tu dengan cara yang tak betul. Bila cara tak betul, walaupun memang betul lah dia agihkan, ditukar nama dan sebagainya, orang yang tak berkenaan dapat harta tersebut, sedangkan dia ada anak sendiri, kan? Ada waris. Yang waris tu sendiri kalau kita buka dalam Quran, dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim, kan? Allah beritahu kamu hendaklah risau, takut tentang nasib, kan? Siapa dia? Waris-waris kamu. Sekarang ni mereka boleh hidup, ada makan, ada pakai, ada tempat tinggal sebab kamu ada. Kamu boleh tengok dia punya kebajikan, makan minum dia, sekolah dan sebagainya. Tapi bila kamu tak ada, nanti macam mana sekolah? Anak-anak sekolahnya macam mana? Makan minumnya macam mana, kan? Bahkan kalau kita lihat di kala Nabi masa ada dulu pun, seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kan? Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara salah seorang sahabat yang hartanya pun banyak. Sahabat, kalau kita baca, ramai sahabat-sahabat ni yang kaya-kaya lah, hartanya banyak, kan? Jadi sampai ke satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ni beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak infakkan seluruh harta aku, kan, pada jalan Allah, pada Baitul Mal. Nabi kata jangan, kan? Anak-anak kamu tu macam mana, isteri kamu, kan, waris-waris kamu tu macam itu, mereka lebih utama, kan? Jadi agama ni hak semua orang boleh menyumbang, semua orang boleh berbakti, semua orang boleh menginfak, kan? Jadi kalau macam tu separuh lah, kan? Separuh aku infakkan pada jalan Allah, separuh aku wariskan kepada anak isteri aku. Nabi kata separuh tu pun masih banyak, kalau boleh lebihkan lagi untuk isteri dan anak kamu, kan? Okey, kalau macam tu tak apalah, 1/3 aku infakkan pada jalan Allah, 2/3 aku tinggalkan untuk isteri dan anak-anak aku. Nabi kata 1/3 tu pun masih banyak lagi, sebab Islam ni, agama ni hak semua orang. Sebab tu kalau kita tengok zakat 25%, tapi kalau masing-masing keluarkan 25%, banyaklah tabung untuk agama kita, kan? Betul. Jadi bila kita lihat di situ, jadi seorang sahabat tadi tu yang duduk dengan zaman Nabi tu pun, kalau Nabi, ibarat Nabi tidak jelaskan kepada dia pun kalau boleh nak, kata orang, nak infakkan semua harta. Walhal sebenarnya anak isteri itu adalah, kan, menjadi satu tanggungjawab, keutamaan, kan? Jadi utamakan dulu, kan, waris, selebihnya boleh dah diinfakkan. Jadi akhirnya jadilah kadar untuk kita menginfakkan, sama ada mewakafkan harta ke, mewasiatkan harta ke, tidak boleh lebih 1/3 daripada harta peninggalan kita. Jadi kalau kita lihat dalam situasi yang begini, kan, kenapa kita jadi isu tadi tu, kan, harta pusaka, tapi bila cek rupanya dalam geran tu bila cek-cek macam tadilah, kan, ada 500 nama.
kan, ada 1000 nama kan. Benda ni tidak mustahil, tuan-tuan boleh refer lah kepada kes-kes pusaka yang banyak di Malaysia. Contoh antaranya kalau kita lihat kes Kampung Baru kan, Kampung Baru tak jauh lah daripada TV3 ni kan. Jadi kalau kita lihat kes Kampung Baru tu kan, yang memang sampai sekarang ni, walaupun Kampung Baru tu telah diisytiharkan sebagai kampung warisan kan, heritage kan. Jadi tapi masalah kes pusakanya terlalu banyak kan, terlalu banyak kan. Bila kita cek balik, jangan cerita pasal satu ekar ni besar sangat, satu lot rumah kan. Kalau tuan-tuan perasan depan Masjid Kampung Baru tu dulu ada satu klinik lah kan, klinik ada ni. So asalnya itu tanah milik seseorang juga kan, tapi tanah tu terbiar lama kan. Jadi pernah satu ketika mungkin tahun 70-an 80-an kan, pejabat di BKL dan sebagainya kan, pejabat tanah Kuala Lumpur sedang mikirkan macam mana cara nak uruskan tanah-tanah pusaka. Jadi dipanggil lah tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah tak datang sebab tuan-tuan tanah dah meninggal lah masa tu. Jadi siapa yang datang? Waris-waris kepada tuan-tuan tanah kan. Jadi antaranya tanah yang depan Masjid Kampung Baru itulah, tanahnya memang tak besar, boleh buat rumah banglo sebiji lah, begitulah kan. Jadi yang datang untuk bicarakan kes tu saja, walaupun memang betul lah tanah tu asalnya mungkin satu nama, tapi bila dah meninggal tak diuruskan sekian lama, so hari masa nak sembang tu pun yang datang tu lebih 150 orang. Dia berdiri kat tanah tu pun dah penuh dah. Baru berdiri, belum baring lagi kan. Jadi cuba bayangkan macam mana. Dia kata siapa datang dapatlah, siapa tak datang sudahlah. Dia macam itulah, orang kita macam tu lah kan. Ini tak ada, ini tanah milik datuk nenek moyang kita. Jadi kita kena mesti dapat, sebab kami nak bagi pula kepada cucu cicit kami. So akhirnya bila duk cakap pasal tanah datuk nenek moyang nak bagi pada cucu cicit lah apa semua, tu akhirnya jadi tu lot tu tak besar sangat, tapi bila cek-cek balik rumah lebih namanya lebih 500 orang 600 orang kan. So kenapa isu ni berlaku? Jadi bila mana kita mengabaikan ayat tentang pusaka, tentang faraid, kita abaikan hadis tentang tuntutan, sebab Nabi pun ada sebut bila mana seorang itu meninggal dunia, ada 5 perkara kita nak kena segera kan. Pertama, segera mandi, kafan kan, lepas tu solatkan dia, lepas tu kebumikan dia. Yang kelima, harta pusakanya hendaklah segera diselesaikan. Jadi harta pusaka ni banyaklah kan, banyaklah kan. Songkok ni pun, kopiah ni pun boleh jadi harta pusaka, cincin pun boleh harta pusaka. Tapi ialah ini antara harta-harta yang mudah diuruskan kan. Jadi kalau kumpul lah, katalah saya ada 10 cincin, anak saya ada 10 orang, okey macam mana cincin abi ni kita dapat macam mana, masing-masing ambil satu. Kalau dah setuju jalan je, apa masalah. Tapi antara pusaka yang paling besar dan urusannya sangat rumit ialah tanah kan. Tanah, sebab tanah sama ada tanah tu sendiri, nanti atas tanah tu ada rumah. Faham kan. Jadi kalau zaman sekarang pula ada orang beli rumah tak ada tanah pula dah. Rumah pangsa kan, contoh rumah pasang ke, rumah flat ke, rumah apartmen ke. Jadi sebab itu kalau kita fikir dalam-dalam kan, apa-apa yang Allah dah tinggalkan dalam Quran, apa-apa yang Nabi dah sebut dalam hadisnya yang jadi peninggalan kepada kita, itu bukan sekadar untuk kita baca, bukan sekadar ya betul kita pelajari, tapi kalau boleh kita fahami, dan bila kita faham ni kita cuba applykan dalam kehidupan seharian. Sebab ialah Nabi pun ada sebut, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kendaki baginya kebaikan, dia akan diberi faham, beri faham dalam urusan agamanya. Jadi salah satu urusan dalam agama kita ialah menguruskan harta pusaka kan? Jadi sepatutnya dulu, zaman-zaman dululah kan, kalau kata orang 500 orang ni tadi ni Allah beri peluang ghostan balik ke belakang, daripada 500 ni bila ghostan ke belakang mungkin tak seramai 500, mungkin ada 300 orang je kan. 300 tadi bila ghostan belakang mungkin ada 100 orang. 100 orang tu bila ghostan ke belakang mungkin ada 30 orang. 30 orang ni bila ghostan ke belakang mungkin ada 50 orang je kan. 50 orang ni bila ghostan ke belakang, yang satu tadi tu, yang namanya moyang tadi tu mungkin, ataupun lebih tu pada moyang contoh, kita pun tak tahu istilah dia. Jadi sepatutnya ketika itu si moyang tadi tu kan, kalau dia dia nampak yang tadi tu ni, kalau aku tak buat sesuatu tentang tanah aku ni kan, sebab aku pun dapat daripada atas juga ni kan, jadi takut nanti cucu cicit
piut aku bawah ni dah berebut, bergaduh tak pasal-pasal. Ada yang siapa kuasanya lebih, dia akan ambil hak tak pasal-pasal pula. Ada orang nanti akan tenaya dan sebagainya. Oi, aku nanggung semua benda ni, kan? Jadi jangan kita fikir tentang harta pusaka ni yang berdosa orang yang Datuk cucu cicit aku bergaduh, adalah tanggung dosa. Sebenarnya tidak. Sebab kalau kita gostan balik, kita tengok balik, punca dosa, punca 500 orang tadi gaduh tu, puncanya siapa sebenarnya? Rupanya puncanya seorang tadi tu. Tapi kalau kita tengok pada isu ni, sebenarnya dia lebih kepada kefahaman tentang menguruskan perkara tersebut. Betul. Dan Ustaz, mungkin kita beruang untuk kita berehat seketika daripada kita nak meneruskan apa lagi yang kita nak kongsikan pada hari ini berkenaan dengan perkongsian tanah pusaka ini, Ustaz. Jadi kita akan sambung seketika nanti bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, berehat seketika. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang terus bersama dengan kita untuk mengikuti perbincangan dan kita nak menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh penonton-penonton untuk membuka minda tambahan dan khususnya berkenaan dengan topik perbincangan pada hari ini berkenaan dengan tanah pusaka banyak nama. Macam Ustaz kongsikan pada kita sebentar tadi ya. Yang mana kata Ustaz, 1 ekar lebih kurang dalam 500 ke 2000 nama ya. Kita pun terfikir ya pada pagi ini macam mana yang dikatakan 1 ekar lebih daripada 500 ke 2000 nama penama di situ ya. Jadi kita pun terfikir berapa besar satu orang dapat lebih kurang dalam 1 kaki persegi. Tak sampai 1 kaki persegi ya. Tak sampai kan. Baik. Okey. Dan kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita. Tetapi sebelum tu saya maklumkan kepada penonton-penonton yang talian sudah pun dibuka untuk bertanyakan soalan di platform panggilan ataupun hubungi kita di talian 1800-881677. Boleh buat panggilan untuk bertanyakan soalan berkaitan dengan topik perbincangan kita. Pastikan ringkas dan mudah difahami. Baik, jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Nazni Baka. Katanya, Assalamualaikum. Ada 2 soalan. Yang pertama, boleh Ustaz terangkan dengan jelas perbezaan antara yang dikatakan rumah pusaka dengan rumah wakaf? Bolehkah kita kata rumah wakaf tapi rumah itu didiami oleh anak si mati? Dan soalan yang kedua, mana yang lebih afdal faraidkan harta pusaka di atas setiap nama anak-anak atau biarkan sahaja seandainya nama diwariskan ikut pilih kasih tanpa persetujuan yang lain? Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan kepada Ustaz. Okey, kita jawab soalan yang pertama dulu. Dulu. Itu kan. Jadi isu dalam bab ni isu wakaf kan. So sebenarnya wakaf ni ada beberapa bentuk dan antara perkara yang mungkin masyarakat kita belum maklum, ada satu wakaf tu namanya wakaf zuri. Wakaf zuri ni wakaf dalam satu tempoh tertentu kan. Sebenarnya jangan tunggu mak ayah ataupun kita meninggal pun. Sekarang ni pun kata contoh ramai kan sahabat-sahabat kita yang bertugas di luar negara, contoh di Qatar ke di Saudi ke, dia kerja dalam 5-6 tahun tapi dalam masa yang sama dia ada rumah di Malaysia kan. Dalam satu taman, rumahnya mungkin depan surau. Jadi kebetulan dia pun dia akan duduk bekerja di luar negara mungkin 5-6 tahun. So dia boleh wakafkan sebenarnya rumah yang di taman tadi depan surau tu, dia boleh wakafkan kan dalam tempoh 5 tahun. Jadi sepanjang dia 5 tahun bekerja dekat luar negara tu, jadi rumah tadi tu diwakafkan untuk surau. Jadi pihak surau boleh uruskan rumah tersebut, disewakan jadi homestay ke apa je. So hasilnya pergilah kepada surau. Jadi habis 5 tahun tadi tu dia balik kerja.
Kan? So dia ambil baliklah rumah tersebut. So mana wakaf tempoh tu habis. Ini pun salah satu bentuk wakaf. Jadi sebenarnya dalam isu tentang harta pusaka ni pun mungkin ada sebahagian mak ayah dia berniat rumah dia ni sebab dia terfikir sebab anak-anak mungkin masing-masing dah ada rumah. Masing-masing dah ada rumah. Tapi so sekarang ni rumah ni pula kata mungkin dia fikir sayang nak jual. Tanah susah nak dapat dan sebagainya. Tapi isunya sekarang ni kalau tak buat apa-apa, anak-anak ramai-ramai lagi tak tengok tanah tersebut. So akhirnya apa dia buat? Aku wakafkan tanah ni, aku wakafkan rumah ni. Jadi memang rumah tu rumah pusaka, tapi diwakafkan, diwakafkan. So bentuk pewakafan tadi tu dia kena clear lah. Katalah dalam ramai-ramai 5 adik-beradik ni tadi ada seorang ni rumah tak ada. So dia boleh duduk lah. Tapi rumah tu bukan rumah milik kau, bukan anak yang kelima. So sekarang ni memang rumah ni rumah pusaka tapi aku wakafkan. So maknanya katalah rumah tu kadang orang zaman sekarang kan bilik tu pun kadang disewakan jadi BNB kan. Contoh kan Airbnb kan contoh kan. Jadi kalau sekali orang sewa dapat RM50, kalau sebulan dapat 10 orang yang sewa dah 500. Jadi duit saya mencelah. Bila sebut tentang nak wakaf sementara ataupun wakaf tapi didiami oleh adik-beradik yang tak ada rumah tu, perlu prosedur hitam putih ataupun sebagainya? Betul, kena ada. Sebab katalah macam tadi, yang ayah tadi tu dia mewakafkan rumah tu untuk apa sebenarnya? Wakaf ni untuk apa? Barangnya ditahan, tapi daripada situ sebenarnya ada pahala yang mengalir. Jadi katalah ibu ayah tadi meninggal, dia tunggu dalam kubur tu kan. Dia punya mana aku punya ni pahala. Kan pahala tadi tu kan. Sebab apa? Sebab dalam surah An-Nisa ayat 11 hujung ayat tu Allah sebut abaukum wa abnaukum la tadruna ayyum aqrabu lakum nafa. Ibu ayah kamu, adik-beradik kamu tidak tahu siapakah yang akan bantu kamu bila kamu dah masuk dalam kubur nanti. Kan? Jadi sebab tu kenapa dalam Islam ni ada satu amalan yang namanya wakaf. Wakaf ni maknanya kita wakafkan tanah, kita wakafkan rumah. Tanah tadi tu kalau ada pokok buah-buahan, pokok tu dipetik, dijual, jadi duit itu diinfakkan ke masjid surau, pahalalah kepada orang yang menginfak, yang berwakaf tadi. Sama juga rumah tadi tu. Rumah pusaka tu katalah, okey kau duduk sini, sekarang ni kalau ikutkan sebab rumah ni aku nak wakafkan, aku nak sewakan. Kalau sewa aku dapat RM500, pahala tu bagi masjid duit tadi tu pergi ke masjid surau, aku dapat pahala dia. So sekarang ni kau duduk kat sini, tak apalah adik-beradik punya pasal, sewa daripada 500 kita turun jadi 300. Tapi still kena bayarlah 300 tu sebab 300 tu adalah duit wakaf ayah. Duit wakaf mak kan. Jadi ini antara perkara yang perlu disetujui kata orang dihitam putihkan dan diuruskan elok-elok supaya tadi wakaf tadi tu akan berpanjangan. Katalah sampai satu masa rumah tu pula dah roboh. So maknanya rumah tu dah tak ada lah. Wakaf dia dah tak ada lah. Kan? Sebab tu kenapa orang dulu antaranya dia wakafkan tanah. Sebab tanah ni kata orang sampai bila-bila tanah tu ada. Dia akan ada. Sampai bila-bila tanah tu ada. Cumanya kadang dulu 50 tahun dulu belah-belah Shah Alam orang pun tak tahu. Kanan kiri tu dulu sawit getah je. So diwakafkan tanah tu untuk kubur. Tiba-tiba tengok lepas 5 tahun kanan kiri dah naik taman. Naik komplek dan sebagainya. So ketika itu kepada si pentadbir wakaf tadi tu dia kena ada kebijaksanaan untuk fikirkan. Takkanlah tengah-tengah tahun dia nak buat kubur pula kan. Jadi mungkin dia akan bawa ke majlis fatwa, berbincang dan sebagainya, digantikan tanah wakaf kan di tempat lain. Katalah tanah tadi tu dinaikkan bangunan komersial, so dapat duit tu dibelikan tanah kan, di kawasan yang mungkin lagi besar tanah tu untuk dijadikan kubur ke masjid ke sebagainya. Yang penting untuk apa? Untuk menjalankan wakaf si mati tadi tu. Jadi dalam situasi harta pusaka tadi tu kan, so maknanya kalau empunya harta tu ibu ke ayah ke masih hidup, dia telah berwasiat ataupun dia telah menyatakan bahawa rumah ni aku wakafkan. So dah jadi wakaf lah kan? Walaupun nanti dia mati, anak beranak menguruskan rumah tadi tu sebab rumah tu pun sebenarnya jatuh pusaka juga, dia kena uruskan geran tanah, dia kena pergi buat urusan dan sebagainya. Kalau memang urusan wakaf tu kena pergi ke pejabat agama, digezetkan supaya tanah tadi tu tidak akan jadi apa-apa isu. Sebab ramai orang dulu-dulu dia wakaf by mulut je. Kan katalah Dain Azrin seorang ustaz kan, so saya ada tanah kan, dia kata Dain saya wakafkan tanah ni, buatlah sekolah kat situ, buatlah madrasah kat situ kan, tapi tanah tadi tu nama saya kan. Dain Azrin buatlah sekolah situ, ngajar sampai satu masa saya pun dah mati lah apa semua bla bla bla. Tiba-tiba lepas 20 tahun 30 tahun anak-anak saya nuntut tanah tu.
Kan? Sebab apa? Ini tanah bapak saya. Zain kata, tak, dia dah wakaf dah. Memanglah betul wakaf, tapi sekarang ni mana hitam putih? Dah satu tak ada. Yang kedua, tengok dalam geran tu nama siapa? Masih nama nama bapak saya. Jadi bila bapak saya itu tanah pusaka, so kami adalah waris dia yang sah. Ataupun ada satu lagi cara, kan, saya pun beri pada Dain Azrin. Dain Azrin pun tukar nama dia. Dain Azrin tukarlah. Dah tukar nama, memanglah bawa madrasah dan sebagainya. Kan, kau mengajar sampai satu masa katalah dah berumur meninggal dunia. So bila dah meninggal dunia, apa jadi? Anak-anak kita tu ingatkan ini bapak dia punya tanah. Kan? Akhirnya dia pun ambil lah. So madrasah tu tutup dah. Ini pun jadi isu-isu juga. Jadi sebab itu wakaf ni satu amalan yang sangat mulia. Cuma kenapa hari ni jadi cacah merebah, berkecam lamuk dan sebagainya, sebab hitam putihnya tidak ada. Satu lagi kekeliruan dalam penama dan juga bagi secara tak ada hitam putih. Betul. Menyebabkan kekeliruan. Baik, sebelum kita ambil soalan kedua berkenaan dengan pilih kasih sebentar tadi Ustaz, ya. Kita ambil dulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Dan Da'i Azrin Haji Tukinan Haji Muhammad Saleh. Tuan Haji Tukinan, silakan soalannya. Soalannya gini Ustaz Da'i, ya. Ini cerita habis orang satu keluarga tu ada 9 tanah. Ada 9 tanah. Sekarang masalahnya tanah tu dia tak nak bagilah. Kalau nak bagi semput-semput satu sini tak cukup. Jadi dia dengan persetujuan ramai adik-beradik dia jual Ustaz. Okay. Jadi kalau dah jual, contohlah Ustaz, ya. Tanah tu dia jual 100,000. Anaknya ada 5. Jadi dia kata dia bagi sama rata Ustaz. Seorang dapat 20,000. Tapi dengan persetujuan lah Ustaz, adakah bolehkah dalam Islam ke macam mana Ustaz? Dia tak nak pakai faraid, pakai apa dengan persetujuan ramai. Jadi nak minta pandangan Ustaz pagi ini. Itu saja soalannya Ustaz. Terima kasih banyak. Semua kru-kru tanyalah Ustaz. Baik, terima kasih. Wow, hebat soalannya. Sebidang tanah. Anak ada 5. Ya. So, yelah kalau macam tadilah, kalau nak dipecah-pecah mungkin macam tadilah. Mungkin seorang dapat berapa kaki Satu je kaki nak buat rumah persegi, macam mana kan. So, akhirnya buat keputusan jual. So dapat duit tu dibagi 5. Boleh tak jadi masalah kan? Walaupun di situ ada anak lelaki nak perempuan. Pada dasarnya biasalah 2 lelaki dan 1 perempuan kalau ikut faraid. Tapi manakala kita pun bersetuju untuk bagi sama rata, bagi sama rata tu bukan kita menafikan faraid ya. Sebab dalam kadang begitu juga dia berlaku kekeliruan. Bila kita berpakat untuk bagi sama rata ke, bagi begitu begini ke, tiba-tiba kata kamu berdosa ni, jatuh dosa ni sebab faraid. Memang faraid tu satu kaedah. Kan, satu kaedah. So makna kalau tidak ada apa keputusan bersama, itu faraid sudah pasti. Tapi dalam masa yang sama macam tadilah mikir yang laki mungkin duitnya agak banyak, kan? Jadi yang berebut-rebut pasal harta ayah ni kenapa? Sedangkan dalam masa yang sama ada adik perempuan yang lebih memerlukan. Tengah belajar kan? Dia belajar ke apa ke, keluarganya miskin ke apa, dia lagi memerlukan. Kita yang ada duit ni pun kita tak nak tolong dia. Tiba-tiba harta mak ayah yang nak turun bawah ni pun kita nak kedekut. Walhal sebenarnya kalau harta mak ayah tadi tu kita lepaskan pun bagi kepada adik-beradik ataupun kita infakkan, pahala kita dapat, mak ayah kita pun dapat. Lepas tu kalau kita uruskan harta tadi tu elok-elok kan, tanpa bergaduh sengketa dan sebagainya, bagaimana murninya kita sekarang ni, murnilah gitu juga mak ayah kita yang telah meninggal dunia. So dalam situasi ini sebenarnya tak salah kan, walaupun kita ni orang Islam, memang salah satu kaedah pembagian harta pusaka. Sebab kita memang boleh rujuk kan, kita pergi ke pejabat tanah kan, ataupun di mahkamah kan, mahkamah tinggi, mahkamah syariah dan sebagainya. Untuk orang Islam di Malaysia ni ada 3 cara untuk kita agihkan harta pusaka. Pertama, sama ada ikut faraid. Kedua, macam tadilah sepakat untuk sama rata. Ketiga, melepaskan bahagian. Dia kata aku tak nak. So takkan tak boleh, kau kena ambil, aku tak nak. Itu dia kan. So ada satu orang dia bertulis dia melepaskan bahagian dia ada kan. Dia kata aku tak ada. Kenapa nak paksa pula kan. Jadi sebenarnya dalam situasi ini yang penting berpakat. Baik, maknanya ada 3 cara untuk menyelesaikan masalah isu harta pusaka ni. Yang pertama adalah dengan faraid. Yang kedua sepakat dan yang ketiga adalah melepaskan bahagian. Itu perlu diambil kira dan dilihat secara terperinci pada hari ini untuk menyelesaikan masalah perbincangan harta pusaka. Baik, sedang penonton keluarga besar Tanya Ustaz dan Ustaz, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana.
Sebagai mengulang apa yang Ustaz sebut sebentar tadi, bila mana nak menyelesaikan masalah harta pusaka, pastinya ada 3 cara. Baik, kita lihat kembali adakah sama apa yang saya sebut dengan nota yang penonton-penonton sedang catat pada ketika ini. Lihat pada catatan anda sama ataupun tidak. Yang pertama adalah secara faraid, yang kedua adalah persepakatan bersama, dan yang ketiga adalah melepaskan bahagiannya. Kita Ustaz sebentar tadi adalah kena sign sikit, kena isi borang tu untuk melepaskan bahagian yang dia kata tak nak, dia lepaskan. Baik, 3 itu adakah sama ataupun tidak? Sila rujuk. Baik, sedang penonton, kita teruskan perbincangan kita. Kita ambil kembali soalan dari sahabat kita Nazni Bakar, ya. Kalau saya tak silap namanya Nazni Bakar, yang bertanyakan 2 soalan. Yang kedua berkenaan dengan bagaimana kalau dia nak berwasiat tetapi bukan sama rata kepada anak-anaknya, tetapi secara pilih kasih, Ustaz. Bagaimana? Silakan. Ini pun antara masalah Isu kan, juga, kemanusiaan lah kan. Kita tak boleh nak nafikan pilih kasih ke kan. Jalan Nabi dulu pun kan, dia terlalu suka dan sayang kepada Aisyah kan. Tapi nak macam mana kan, bila ngadu pada Allah, dia kata biasalah, itu manusia, kan. So cumanya kita punya pilih kasih ni kena beringatlah, sebab kalau tak kena caranya dia makan tuan balik. Kan? Makan tuan balik. So sekarang ni kita ada 5 anak. Memang ada lelaki, ada perempuan. Kan? So tak salah sebenarnya kita ingatkan anak-anak kita, nanti bila ayah tak ada, bila mak tak ada, semua harta-harta mak ayah ni bagi sama rata lah, baik lelaki baik perempuan. Mak tahu, ayah tahu, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jangan kau ingat mak tak sekolah. Tu dia contoh kan. Kadang kita ni bila fikir, yelah sekarang ni kebetulan kan, orang nak belajar mudah, ada tanyalah ustaz, ada rancangan tanyalah ustaz, jadi kita boleh tonton kan. Cuma itulah, bila tonton tu kena tonton betul-betul lah, jangan tonton sikit-sikit je dan dengan ujung sikit, tengah sikit kan, awal sikit kan, nanti dia tak tahu apa cerita sebenarnya kan. Jadi kebetulan sekarang ni ada kemudahan untuk belajar. Mak ayah kita dulu kan, kemudahannya mungkin tak ada, tapi mereka belajar, bukan tak belajar kan. Jadi bila mak ayah selalu sebut, dia kata ni harta ayah, harta mak bagi sama rata, bagi sama rata, bagi sama rata. Jangan kita ingat mereka tak tahu hukum. Dia tahu, dia mengaji kan. Lelaki 2, perempuan 1, dia tahu kan. Jadi sebenarnya bila kan, mak ayah tadi tu dah berbuat macam tu, semua kan, tanah-tanah harta mak ayah ni bagilah sama rata kan. So bila mak ayah selalu sebut macam tu kan, katalah ini pun dah berapa tahun kita tak balik raya dulu kan, Covid dah kan. So kalau tidak macam itulah, setiap kali balik raya je nanti mak akan sebut, setiap balik raya je mak sebut kan. Kalau sebut tu balik raya lah tu, tu cerita tu kan. So sampai anak-anak pun kata, apalah mak ni selalu sebut gitulah, gedebaklah. Dia kata, aku sebut ni sebab untuk jadikan panduan kepada engkau. Jadi nanti bila aku meninggal, mak meninggal, ayah meninggal, korang uruskan harta kan, pusaka ni, harta di mana, pengurusan harta pusaka ni di pejabat pusaka je. Pejabat pusaka di mana? Di pejabat tanah. Pejabat tanah di mana? Di pejabat daerah. Kan? Pejabat daerah mana? Daerah korang duduk lah. Kan? Jangan tanya saya, jangan tanyalah ustaz juga. Pejabat daerah kat mana? Pejabat daerah tu kau duduk mana? Awak duduk mana? Tapi mungkin ada yang belum tahu lagi, rupanya kat situ Jadi sebenarnya pengurusan harta pusaka ni, katalah kalau saya meninggal, rumah saya ni nak uruskan nanti rumah saya, tanah saya, kereta dan sebagainya, di mana? Di pejabat pusaka. Pejabat pusaka di mana? Di pejabat tanah. Pejabat tanah di mana? Di pejabat daerah. Pejabat daerah, daerah kita duduk. Macam saya Tanya Malim lah, Snake River lah. Tanya Malim sebelah tu dia satu daerah dengan dalam Snake River. Di Snake River tu ada pejabat tanah, ada pejabat daerah di situ kan. Jadi kalau harta pusaka saya 2 juta ke bawah, 2 juta ke bawah, jadi semua urusannya di pejabat pusaka. Kalau 2 juta ke atas, 2.5 juta ke 3 juta ke, kena buat urusan di mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi kan. Ni kebarangkalian akan nilaian tadi tu, saya ada dapat maklumat juga, mungkin akan dinaikkan jadi 5 juta. Sebab orang Malaysia dah start kaya dah. Maknanya 5 juta baru di mahkamah tinggi. Lepas 5 juta baru pergi mahkamah tinggi kan. Tapi untuk masa sekarang ni masih di-applykan yang 2 juta kan. Jadi kalau saya meninggal, katalah saya punya aset 2 juta ataupun 1.95 juta. Sikit lagi kan. Maknanya kalau dapat payment sikit lagi dapat, dia jadi 2 juta je tu kan. Jadi kalau bawah pada 2 juta tu, nanti urusan dia semua di pejabat pusaka kan. Jadi sebenarnya masih hidup tadi tu, macam tadilah saya selaku ibu, selaku ayah ke apa semua sebagainya, saya cakap laki perempuan bagi sama-sama, bagi sama-sama, bagi sama-sama. Jadi apa yang saya sebut tadi tu, mak ayah selalu sebut tu, pada dasarnya itu adalah hibah. Itu adalah hibah sebenarnya.
Sebab kau dah tahu dah harta mak ayah tu apa dia, tanah ke, rumah ke, duit ke, contohlah, kan? Dan kau pun katalah waris tu ada 5, laki perempuan, laki ada laki ada perempuan. Jadi bila mak ayah dah sebut sama rata, bagi sama rata, bagi sama rata. Oh, maknanya dia bukan wasiat, Ustaz. Bukan wasiat dah tu. Oh, macam contoh selalu kita tengok kan, mak ni bila mana anak balik kampung je dia tunjuk, yang ada kelapa sawit sana tu abang punya, yang belah sana yang ada pokok durian tu kakak punya. Yang tu maknanya hibah, Ustaz. Hibah tu. Pada dasarnya itu sebenarnya hibah sebab dia telah dihebahkan. Tapi kita selalu guna term ataupun guna perkataan, mak dah wasiat tu, mak dah wasiat. Bukan wasiat, Ustaz. Sebab itu pun salah satu isu kepahaman masyarakat kita juga kan. Dia orang tak faham. Dia ingatkan apa benda semua, apa barang semua wasiat. Semua wasiat sebenarnya ada yang namanya wasiat, ada yang namanya hibah. Jadi kalau tentang harta-harta tadi tu, mak ayah selalu sebut bagi sama rata, bagi sama rata. Ni kau punya, ni Along punya, ni Angah punya, ni Ucu punya, bla bla bla, macam-macam. Itu pada dasarnya adalah hibah. Cumanya kan tidak dipindah milik nama. Kan? Sepatutnya macam tadi mak ayah tadi tu dah boleh pindah milik nama, dah pergi pejabat tanah, okey, tukar. Tapi mak ayah tak tukar lagi, kan? Itu yang kita pegang, kenapa tak tukar-tukar ni, sebut sebab mak ayah pun tahu hati perut kau. Nanti aku dah tukar nama kau lain macam sikit, lain macam pula kan, tak pasal-pasal kau pergi jual lah apa semualah, nanti bila harta dah habis kau kata mak tak sayang kau, walhal harta kau aku dah bagi, kau tak pandai ngurus. Ini isu dia. Jadi sebab itu kenapa kadang ramai ibu ayah dia tak nak pindah milik nama lagi, ya, walaupun dia dah hibahkan, ya. Nanti bila aku meninggal, korang pakat-pakatlah 5 orang ni ikutlah apa aku yang buat, ya. Tapi prosesnya itu kena melalui proses pusaka. Jadi bila proses pusaka tu, dalam borang pembahagian pusaka tu, dia boleh tikkan yang nombor 2. Dia tak tik nombor 1, dia tik yang nombor 2. Sebab masih hidup dulu mak ayah dah sebut dah bagi sama rata, ni dia punya. Jadi dia pun tik sepakat tadi tu. Yang sulung dapat apa, nombor 2 dapat apa, nombor 3 dapat apa. So ini antara salah satu kaedah. So dalam situasi macam ini, kan, itu dah ada dah. Islam pun dah ada, clear dah jelas. Kaedah-kaedah pengurusan pun dah ada dah. Jadi kenapa kita jadi ibu, jadi ayah yang kadang suka-suka pilih kasih pula, kan? Mentang-mentang yang dia ni selalu bagi duit kat aku, so harta aku ni pun nanti nak bagi dia, contoh kan. Walhal sebenarnya yang lain pun ada bahagian juga, yang lain pun sebenarnya ada juga dia punya sumbangan-sumbangan kepada kita. Jangan pilih kita tengok mentang-mentang dia saja yang dengar cakap kita, dia, kan? Yang lain kurang dengar cakap kita tak bagi, kan? Tapi kalau nak bagi betul kepada si A tadi yang kita sayang, pilih kasih, sila, tak ada masalah, kan? Cuma kaedah cara dia tukar nama masih hidup, tukar siap-siap, kan? Sebab kalau dia tak tukar, so akhirnya harta tu akan jadi pusaka. Bila jadi pusaka, kena jumpa juga yang lain juga, kan? So dekat situ nanti jadi macam-macam isu. Dia kata mak dah bersumpah dah, mak dah sebut dah, bersumpah dah sebagainya, dia tak bagi harta ni kepada orang lain, kepada aku seorang pula. Dia dah jadi cacah merbah, kan? Jadi sebab itu macam tadi, kan, tak salah pun nak pilih kasih ni, nak buat macam mana, kan? Yalah, mungkin anak yang bungsu tu yang duduk dengan dia dekat rumah, kan, yang mani dia, sakit, yang lain semua, contoh kan, pun kita pun tak boleh nak cakap apa. Cumanya macam tadilah, cara bagi tu kena clear, kan? Kalau boleh tukar nama, kalau boleh transfer duit siap-siap, supaya nanti anak yang kita kasih tadi tu yang banyak jasa pada kita tak ternaya pula. Kalau tidak, dia akan dinaya pula. Abang kakak dia kecam dia lah, hapus macam-macam cerita lah apa semua. So akhirnya dah lah masih hidup dulu, anak yang musuh ni susah tolong kita, kan, temankan kita masa sakit, lepas tu kita dah mati, kita pula tengok dia, kan, naya, kan. So dalam situasi begini tak salah, cumanya nak buat tu kena bagi clear, bagi jelas, kan, dan supaya di kemudian hari tu tak jadi isu, tak timbul, kan. Dan sebenarnya tak salah pun macam tadi itu, sebab tu ada nama, ya, ada yang namanya hibah, kan. Jadi kalau orang kecam, katalah, kan, adik bungsu tadi tu dapat rumah, dapat tanah, dapat duit, kan, sebab masih hidup mak dah transfer siap-siap, kan. Lepas tu abang-abang kakak kecam dia. Kecam lah, duit dah dalam akaun aku dah. Betul tak, kan? Lepas tu rumah pun dah nama aku, kereta semua dah nama aku. Lantak pi lah, contoh ibarat macam itulah. Jadi maknanya kita yang dah meninggal pun relax lah, tenang lah. Memang aku bagi dia sebab dia berbakti kepada aku, dia menjaga aku dan sebagainya. Orang lain bukan tak jaga, tapi itulah, banyak sangat cekadak dia, contoh, kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang kena lihat, kan. Saya banyak ada kes-kes kadang ibu ayah ni
dia anak ada anak, bukan tak ada anak lelaki seorang tunggal. Maknanya kalau tunggal lelaki ni, kalau ayah meninggal harta pun pergi kat dia, mak meninggal pun pergi kat dia, kan. Tapi mak ayah ni teringin nak anak perempuan, ambil anak angkat lah. Ambil anak angkat perempuan. Betul dia tak binkan, tidak bintikan kepada ayah angkat, tapi sayang sangat kepada anak angkat perempuan ni, kan. So semua harta-harta tu dipindah milik kepada si anak angkat perempuan, atas dasar kononnya nanti dia rasa, dia takut kalau dia mati, mak ayah mati, anak lelaki ni nanti tak bagi harta dekat dia. Sebab memang kalau ikutkan harta tu semua pergi pada anak lelaki, sebab anak tunggal lelaki. So dia tukarlah kepada anak angkat perempuan. Bila mak ayah tu meninggal, anak lelaki ni nak buat urusan lah, pergi pejabat pusaka, tengok semua geran tanah, nama semua dah bertukar. Semua dah tukar dah nama dekat anak angkat perempuan ni. Dia pun terkejut lah. Dan dia terkejut, dia kata, dia tanya saya, apa hukum dia Ustaz? Hukum dia sah. Ayah buat itu, hibah tu dia bagi pada anak angkat tu sah. Cumanya nanti di akhirat kamu tanyalah. Tu dia. Kenapa semua ditukar milik kat dia? Kenapa tak percaya kat saya ke? Apa salahnya kalau ayah bisik pun? Nanti bagilah adik angkat kamu tu sikit. Apa salah dia pun? Dan si ayah tadi boleh berwasiat 1/3 daripada harta saya hendaklah serahkan kepada anak angkat saya sebagai amal jariah dia. Boleh, sepatutnya boleh macam tu pun. Tapi itulah antara situasi yang berlaku dalam masyarakat kita disebabkan tadilah kejahilan, tak faham. So akhirnya mereka buatlah apa yang mereka rasa nak buat, tapi dia tak fikir yang kemudian hari itu menyusahkan dia juga. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan dan pencerahan daripada dua soalan tadi. Tapi saya terpanggil untuk kembali kepada soalan pertama yang berkenaan dengan tanah, banyak-banyak nama tadi itu. Sedikit kesinambungan daripada soalan itu dan realiti kehidupan pada hari ini, yang mana saya bawa satu situasi Ustaz. Satu tanah ada banyak nama, lebih kurang ada 10 orang nama, dan yang ke-10, nama yang ke-10 dia telah pun berniat. Dia kata kalau aku pergi nanti, nama aku ni, tanah yang aku punya bahagian ni, aku nak wakafkan. Tak kisahlah untuk buat apa, asalkan perkara baik, tapi dia nak wakafkan. Jadi bila mana takdir Allah, dia pun pergi, anak-anak nak tuntut untuk nak wakafkan, nak menyelesaikan, nak sambung dia punya niat tu. Tapi yang 9 lagi kata tak boleh. Mana boleh wakaf? Dia ni cuba menidakkan apa niat yang telah di azam tadilah. Dia kata menidakkan. Jadi bagaimana keadaan yang 9 orang ni Ustaz? Boleh ataupun tidak ada menidakkan niat kawan tadi? Pertama-tamanya waris kepada si orang nombor 10 tadi tu, kalau ada hitam putih menyatakan bahawa ayahnya telah berwasiat untuk mewakafkan bahagian dia tadi tu. Kalau dia hitam putih, clear lah. Kan? So clear, maknanya 9 orang ni tak boleh tolak. Kalau tak di hitam putih, maknanya si waris tadi tu kena, macam tadilah, kena berhujah untuk memastikan wasiat si ayah tu dilaksanakan. Antaranya dia kena bersumpah lah. Radul yamin, dia kena bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, ayah pada sekian hari bulan telah berwasiat sekian kan. Ada saksi, kena bawa saksi pula. Katalah ada saksi. Nak katalah anak tu ada 5, anak kepada si orang yang nombor 10 ni katalah anaknya ada 5 kan. So 5 tu memang ada. So maknanya bukan sekadar saksi, bahkan mereka mendengar menyaksikan perkara tersebut. Itu satu. Jadi itu antara perkara yang sangat besar. Sebab hari ini kadang macam tadilah, bila kita nak laksanakan wasiat ke wakaf ke, benda hitam putih tak ada. Kan? Jadi bila hitam putih tak ada, nanti kesianlah kepada orang yang berwasiat tu, yang nak berwakaf. Yang kedua, bila tak ada hitam putih, sebenarnya ada jalan keluar dia. Antaranya ialah dengan radul yamin tadi, bersumpah dan sebagainya. Baik, itu satu bab. Lepas tu 9 orang ni, kenapa lah tak pasal-pasal kau tak setuju? Sebab dia tak ambil bahagian kau pun. Lainlah kalau dia kata ambil bahagian kau sikit bagi. Tak, itu bahagian dia nak berwakaf kan. Cumanya mungkin tak setuju dari segi apa? Ini kita buat rumah kan, kita beli tanah ni 1 ekar, kita bagi 10 ataupun adik-beradik 10. Tiba-tiba macam mana kami nak setuju Ustaz? Dia wakaf suruh buat kubur. Macam tu kan. Wakaf buat kubur. Pening kepala lah kalau wakaf buat tadika ke, buat surau ke, okey lagi kan. Sekarang ni wakafnya buat kubur kan. So cara mudah dia tak ada masalah kan. So tanah tu dijual. So duit tadi tu pergilah cari tanah kubur tempat lain. Jadi dia ada kaedah-kaedah. Penyelesaiannya adalah yang paling mudah, jual dan duitnya itu beli tanah di tempat lain untuk clear, tak ada masalah dan selesai. Itu diwakafkan. Baik, tak ada lagi perbalahan. Baik, itu jawapannya. Baik, sedang penonton, banyak lagi kita akan kongsikan selepas ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Sama tayalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru.
Subhanallah, kembali ceria untuk meneruskan perbincangan dan kembali duduk di meja perbincangan untuk kita sama-sama melihat lagi soalan-soalan yang diajukan oleh anda semua pada pagi ini. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih dan terima kasih kerana dua. Yang pertama, terus bersama dengan kita, dan yang kedua, terus menceriakan. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru dengan dihujani dengan soalan-soalan yang sangat-sangat menarik dan bernas dari penonton semua. Jadi jom kita kembali bekerjasama untuk kita memberikan pencerahan. Baik, kalau kita imbas kembali, seingat saya pada tahun 2018 saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mat Ghazali Ibrahim. Ustaz sebut pada saya yang harta faraid saya, harta pusaka yang tidak dituntut lebih kurang dalam 60 bilion lebih. Dan pada 2019 sekali lagi saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, lebih kurang 4 bilion naik daripada itu dan menjadikan 70 bilion belum dituntut. Dan hari ini pada tanggal 7 Februari 2022 ya, agak-agak berapa harta pusaka yang tidak dituntut? Jadi, seperti tadi saya ada sedikit chit-chat ataupun bersembang dengan Ustaz ya. Ustaz ada sebut pada saya, tetapi angkanya itu agak sedikit mengejutkan. Tetapi kita cuba kaitkan dengan persoalan yang ditanya oleh sahabat kita. Soalan yang ditanya oleh sahabat kita di Facebook Tanyalah Ustaz dari Izzara Zulaikha. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Katanya, apakah faktor yang menyebabkan harta pusaka dibekukan? Apakah kerana tiada kesepakatan dan muafakat? Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita atas soalan yang ditanyakan dan kita cuba gabungkan angka dan juga kenapa ia dibekukan. Silakan Ustaz. Angka jumlah tadi tu kenapa dia bertambah kan. Sebab itu pun sebabnya antara jumlah-jumlah yang saya ambil statement tu daripada akhbar jugalah, daripada media masa kan. Sebab ialah kalau nak buat kajian semua pun tak sempat juga kan. Tapi memang betul, asalnya dulu saya tengok dalam kataan akhbar tu 38 bilion, lepas tu selang beberapa tahun jadi 42 bilion, lepas tu jadi 50, lepas tu jadi 60, 66, 70. Yang the latest ni lah saya dengar hampir 90 bilion. Sebab memang nilai hartanah tu sendiri kan. Hartanah tu bukan di Malaysia, bahkan di dunia kan. Sebab ialah makin lama tanah makin sikit kan. Sebab yang makin banyak tu laut pula dah, cerita dia kan. Tak tahulah lepas ni kita mungkin duduk dalam laut ke macam mana ke, buat rumah atas laut kan. Tu cerita tu kan. So memang hartanah tu nilaian dia makin lama makin naik. Itu antara isu dia kan. Dan kenapa jumlah tadi tu bukan sekadar nilaian harta tu naik, tapi kenapa sebenarnya kalau kita tengok dengan tambah nilai tadi tu, sebenarnya bukan harta pusaka yang dulu-dulu tak selesai, tak, dia bertambah lagi, banyak lagi kan. Yang isu 1 ekar 500 orang tu, itu kalau katalah 20 tahun dulu tak selesai, sekarang ni bukan 500 dah, mungkin dah jadi 2,000 orang kan. Tambah. Jadi bila tambah nilai dia, sebenarnya tambah orang dia juga, tambah masalah dia juga kan. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Tadilah sebenarnya tidak ada kesepakatan dan tidak ada muafakat kan. Sekarang ni kita sepakatnya nak bagi harta tu macam mana. Kalau kita bagi harta tu ikut faraid, kita contohlah, katalah ada di kalangan ahli waris tu yang setuju bagi faraid, setuju bagi sama rata. Sebenarnya boleh je, dua-dua ni boleh proceed juga, tak jadi masalah. Jangan mana boleh kita kena faraid semua, ni kenapa pula nak bagi sama rata? Tak boleh kan. Mungkin ada hujah tertentu kenapa dia nak bagi sama rata. Macam tadi atas dasar tadi mak ayah dah sebut dah, bagi sama rata. Jadi menunaikan hasrat ibu ayah pun satu perkara juga. Ya, cuba fikir masa hidup sekarang ni mak kita dah anak-anak kita tak laksanakan hasrat kita. Belajar pandai-pandai ya, belajar elok-elok lah, lepas tu tengok semua Z je, bukan C lagi, Z je semua kan. So kita rasa sedih juga kan.
Anak takkan tak rasa bersalahnya aku contoh kan. Jadi ke mana-mana aku pergi ni aku bawa nama mak ayah ni, bukan nama aku sebenarnya kan. So itu masih hidup. Bila mak ayah dah meninggal dunia, cuba bayangkan kita tak laksanakan hasrat dia, rasa bersalah juga. So sebenarnya mana yang nak bagi sama rata tu mungkin ada hujah dia. So tak apalah, kita hormatilah hujah dia dengan Tuhan lah. So kita yang nak setuju dan faraid kan, katalah 10 orang 9 pada dasarnya kita nak bagi sama rata, tiba-tiba ada 2 orang tak setuju apa sama rata, dia nak faraid, keluarkan bahagian dia ikut faraid, tak jadi masalah. Kalau lelaki keluarkan 2, kalau perempuan keluarkan 1 kan. Lepas tu yang selebihnya kita sesaskan kan. So begitu juga. So isu yang jadi banyak ni, yang bukan sekadar tambah nilaian dia saja, tapi masalahnya makin banyak sebab antara kunci dia ialah tidak ada kesepakatan dan muafakat kan. Cuma bila bentuk muafakat ni, kalau macam dululah zaman moyang meninggal, anak moyang tu kan, katalah ada 5 orang. Jadi 5 orang ni sebenarnya kalau nak muafakat dah mudah dah. Tak ada masalah pun. Kan? Tapi bila tak selesai di lapis yang pertama tadi tu, turun bawah dah jadi 50 orang. Dah jadi susah dah nak muafakat dah, nak bincang ni kan. Macam sekarang ni pula tengok dah 500 orang. Tapi susah tak susah pun zaman sekarang ada teknologi, ada grup WhatsApp. Masing-masing kadang kita ada 500 grup WhatsApp kita ni. Contoh kan. Jadi apa salahnya kita bincanglah. Kan? So jangan bincang dengan 500 orang ni. Dalam 500 orang ni mesti ada kepala-kepala dia, macam direct selling jugalah, betul tak? Ada mesti ada dia punya upline. So upline dia daripada 500 orang yang ramai ni mungkin ada 50 orang saja sebab masing-masing pegang 10. So maknanya kita meeting lah 50 orang ni macam mana. Kan? Sebab apa? Sebab macam mana susah ke payah ke sikit ke banyak ke nilaian harta pusaka tu kita nak kena selesaikan. Sebab kalau kita tak selesaikan perkara tersebut, dia akan berpanjangan. Bila dah berpanjangan ni, jangan kita ingat bila harta pusaka tu tak selesai, dia tak jadi apa-apa. Contoh kalau kita bayangkan dia pokok durian, dusun durian. Kan? So tiba tengok dusun durian ni hanya dimanipulasi oleh satu golongan saja. Dialah yang dapat durian tiap musim, dia boleh makan. Kalau dia jadi parking kereta dekat KL, kan? Dia collect duit parking kereta kan. Sekata itu antara. Jadi jangan ingat siapa yang dapat tadi tu syok, aku dapat makan durian, aku dapat duit parking kereta kan. Walhal sebenarnya bila harta tadi tu turun caranya tak betul, jadi yang dia makan tu sebenarnya bukan harta, bukan durian, bukan duit, bukan makanan, tapi bara-bara api neraka. Ini antara perkara yang kita nak kena berjaga sama-sama. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang disebut oleh sahabat kita sebentar tadi. Dan bila mana kita fikir kembali ya berkenaan dengan banyaknya harta pusaka yang tidak dituntut itu, memang mendatangkan kerisauan pada kita bila kita melihat ataupun mendengar Ustaz sebut tadi adalah 90 bilion yang belum dituntut. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum. Katanya, bagaimanakah cara pembahagian nama harta jika dalam sesebuah keluarga itu terdiri daripada anak-anak ataupun adik-beradik berkelainan upaya? Kerana mereka terdiri dari berbagai-bagai kategori. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih dan terima kasih Ruby Abu Bakar Ruby atas soalan yang ditanyakan. Mungkin Ustaz ada sedikit jawapan ringkas daripada persoalan ini. Silakan. Dia kaedah dia mudah. Bila mana kita nak bagikan harta pusaka sama-sama ahli waris ni, ada 3 perkara kita nak kena tengok. Pertama, adakah semua ahli waris ni balik? Balik kan. Maknanya kalau ada yang bawah umur, itu ada isu lain. Kedua, ada tak yang ramai-ramai itu ada tak yang OKU, terencat akal ke? Kalau ada, dia tolak tepi gitu kan. Yang ketiga, bila dah semua katalah semua normal, balik, berakal. Yang ketiga tu barulah dia boleh, senang ceritanya boleh pakat lah, kita nak bagi sama rata ke, kita nak bagi ikut faraid ke kan. Tapi bila nombor 1 tu ada fail, nombor 2 tu ada fail kan, ada kaedah jalan keluar dia. Faham. Maknanya kita tengok keadaan dan situasi adik-beradik dan juga ahli-ahli waris yang masih lagi ada bersama dengan kita untuk selesaikan permasalahan tersebut. Baik, sedang menonton dan Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
setelah kita berehat seketika dan tadi kita membincangkan berkenaan dengan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan bila mana ada berlaku di antara adik-beradik yang mungkin berkelainan upaya. Dan bagi kita juga pada hari ini kita dapat tahu bagaimana 3 cara untuk menyelesaikan masalah harta pusaka, yakni dengan faraid, dengan persetujuan ataupun persepakatan dan juga melepaskan bahagiannya. Itu sudah kita bincangkan sebentar tadi dan pastikan ia menjadi nota penting di dalam buku catatan penonton-penonton pada hari ini dan jangan lupa sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Dan kalau anda sebarkan di ruangan Facebook, jangan lupa tag Facebook kita Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Syahiralia Muhammad. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Jika dalam satu geran terdapat banyak nama dan ada di antara waris yang tidak jujur dan menjual tanah tersebut tanpa diketahui oleh waris yang lain, apakah tindakan yang boleh diambil dan adakah pembeli tersebut juga boleh dikenakan tindakan undang-undang? Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Syahiralia Muhammad atas soalan yang diajukan. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih banyak kepada yang bertanya kan. Jadi memang insya-Allah untuk sekarang ni kalau isu tentang tanah, geran tanah ni insya-Allah tak akan berlaku banyak nama kan, sebab memang dah ada undang-undang 1 ekar ke bawah, 2 ekar ke bawah, nama tak boleh lebih seorang, tak boleh lebih 2 orang kan. Tapi isu yang banyak nama dalam geran ni mungkin tanah-tanah yang lama-lama dulu zaman mak ayah kita, adik-beradik dia sebagainya. Cumanya nak kena tengok yang dia jual tadi tu bahagian dia saja ke ataupun dia jual semua. Katalah tanah tu 1 ekar, nama ada 10 kan, ada dalam geran 1 ekar tu ada 10 orang nama. Jadi dia ni jual bahagian dia saja ke? Katalah yang jual tadi tu si A lah, senang cerita dia kan. Adakah dia jual bahagian dia saja ataupun dia jual bahagian ke semua? Sebab pada dasarnya dia tak boleh jual bahagian ke semua tadi tu kan. Dia hanya boleh jual bahagian dia saja, tapi macam tadilah dia kena pergi pejabat tanah kan, dia kena gugurkan nama dia, masukkan nama pembeli dekat situ, adalah borang-borang dia kena isi kan. Jadi kalau dia menjual bahagian dia saja, sila, tak jadi masalah. Ibarat dia pun tak perlu nak minta persetujuan pun. Bahkan mungkin dia pun boleh jual sama-sama dia orang kan. A nak jual, B mungkin boleh beli contoh. Jadi bahagian B tu jadi 2 lah, asal 1 tiba jadi 2 kan. So kalau dia nak jual bahagian dia silakan. Tapi kalau dia jual semua 1 ekar punya bahagian tanpa persetujuan B, C, D semua kan, pada dasarnya kalau ikutkan jual beli ni tak akan berlaku. Tak boleh berjaya pun. Tapi kenapa boleh jadi juga? Mungkin ada cerita belakang. Ini faktor manusia lah, minta maaf lah kan. Manusia macam mana pun kadang kan bila sampai satu masa pun dia diuji juga dengan dia punya amanah dia, tanggungjawab dia kan. Dia nampak mungkin duit tu besar sangat kan, macam-macam cerita dia. Jadi pada dasarnya sepatutnya perkara ini tidak boleh berlaku kan? Sebab jual beli tu pasti gagal. Tapi kenapa boleh jadi itu? Mungkin itulah ada faktor-faktor kemanusiaan. Orang ni ada upah lawyer tu mungkin ada member dekat pejabat tanah ke macam mana ke, bla 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 bla. Ini antara cerita-cerita lah kan? Jadi sebab itu kena beringat lah. Memang kena beringat kan? Tapi katalah dah berlaku dah, jual beli tu dah berlaku dah kan? Dah settle dah, confirm. Maknanya tiba-tiba orang Jepun dah belilah tanah tu kan? CA dah jual, orang Jepun dah beli. Bila cek geran baru, nama orang Jepun tu dah ada dalam geran tersebut. Ini contoh kalau tanah yang bentuknya freehold lah. Freehold ni mana orang asing boleh beli kan, contoh kan. Jadi adakah perkara ini boleh dibawa? Boleh, tak ada masalah. Yang penting ada tak bukti. Dulu geran asalnya macam mana? Memang betul. Daripada zaman ayah kita ada geran, ada 1 geran nama ayah. Lepas tu dah pindah milik kepada kita orang 10 beradik, ada. Lepas tu tiba-tiba hilang sekejap, tiba-tiba dah jadi nama Jepun. Contoh kan. Jadi tengah-tengah ni sebenarnya dia berlaku tukar nama semua ni. Kan? Tapi proses tu yang hilang tu. Jadi kalau kita ada kemampuan boleh bawa perkara ini ke mahkamah untuk proses perundangan, boleh kan. Apa benda yang tak ada pun sebenarnya boleh bawa nak pergi mahkamah. Tapi macam tadilah, bila bawa pergi mahkamah apa bukti dia? Bukti tak ada kan susah kan. Walaupun bukti tu boleh diada-ada kan. Jadi apatah lagi kalau bukti tu memang ada. Jadi pada dasarnya kalau ikutkan memang jual beli tadi itu tidak boleh berlaku, tapi atas faktor tadilah kan, manusia yang fikir tentang keuntungan sebagainya. Jadi macam mana pun masih boleh dibawa kan, ke mahkamah.
Cuma bukti-bukti tadi tu kena jelas. Baik, sedikit soalan berbangkit daripada soalan tadi. Bila mana contoh dia sudah pun digunakan istilahnya tertangkap lah menjual tanah itu, dan juga sudah diselesaikan apa semua tindakan undang-undang pun telah diambil. Jadi apakah status tanah itu? Adakah akan kembali kepada waris yang lain? Dia akan diserahkan kembali kepada pemilik yang asal. Pemilik yang asal. Pada dasarnya macam itu. Dan juga apakah terjadi kepada yang menjual tanpa diketahui tadi? Adakah dia terhijab ataupun terputus daripada macam tadilah, siapa yang katalah orang yang menjual tadi tu tanpa izin pemilik asal, dia kena ambil tindakan undang-undang lah. Lepas tu soal kerugian kadang ada berlaku juga kan. Habis yang dah beli ni tiba-tiba tak dapat tanah, itu ibarat itu dah jatuh undang-undang. So ibarat pembeli ni boleh sue yang penjual tadi tu. Dekat situlah dia jadi kes macam itulah. Walaupun memang pada dasarnya mungkin pembeli ni dia kata aku nak minta ganti rugi. Ganti rugi tak ada masalah, tapi minta kat dia lah, bukan minta dekat pemilik. Sebab pemilik duit pun tak dapat. Sebab duit itu pergi kat dia, macam tu kan. Jadi itu antara perkara dia. So maknanya memang si penjual tadi tu yang tanpa izin pemilik asal, dia boleh dikenakan macam-macam tindakan lah, sana cerita dia. Baik, terima kasih Ustaz. Dan seterusnya kita pergi berpindah kepada soalan seterusnya juga di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Mak Etun. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Dua soalan di sini. Yang pertama, adakah tanah Felda boleh diwasiatkan? Dan soalan yang kedua, sebuah keluarga mempunyai 8 orang adik-beradik. Bapa sudah meninggal dan ada sebidang tanah. Selepas kematian bapa, nama telah ditukar kepada kami 8 adik-beradik. Salah seorang abang saya telah cagarkan tanah itu pada bank untuk pinjaman perniagaan semasa ayah masih lagi hidup. Sehingga sekarang katanya. Setelah tukar nama, kami berhak mendapat hasil keuntungan daripada perniagaan beliau. Itu soalannya. Dan terima kasih diucapkan kepada Mak Etun atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan kepada Ustaz tentang tanah Felda. Soalan pertama tentang tanah Felda. Felda ni dia ada akta dia sendiri kan. Felda ni tanah persekutuan, ibarat tanah kerajaan Felda kan. Kalau sekarang ni kita kata Malaysia tu kerajaan Malaysia, kalau jadi apa-apa boleh buat urusan di pejabat pusaka. Tapi kalau tanah Felda ni urusannya ada di Felda saja. Nak kena pergilah dia punya HQ Felda dan sebagainya. Dan Felda ni memang ada satu Malaysia lah, yang walaupun kita kata yang besar tu di Pahang, sebenarnya bukan Pahang, di Sabah pun besar juga. Di Johor pun besar juga. Jadi memang Felda ni memang besar kan. Jadi pada dasarnya tanah Felda tidak boleh diwasiatkan. Katalah, okey, contoh saya peneroka Felda, saya dah masuk 40 tahun ke 50 tahun ke. Jadi tanah saya ni nak bagi Azrin. Azrin ni anak saya ke, contoh saya nak bagi. Pada dasarnya tanah Felda tidak boleh diwasiatkan, tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Macam mana kita serahkan tanah kita ni yang bukan tanah Felda. Kan? Tak boleh. Katalah tanah sekarang ni, kata saya ada rumah kat Tanjung Malim, saya ada tanah kat Tanjung Malim, saya bawa anak saya pergi pejabat tanah, saya tukar milik. Tak boleh. Pada dasarnya tak boleh. Sebab Felda bukan macam itu. Felda, kalau kamu nak keluar daripada Felda, boleh. Potong nama kamu. Jadi Felda akan masukkan orang lain pula jadi peneroka. Tercengang. Sebab Felda ni kedudukan dia lain. Jadi siapa yang jadi peneroka tu memang dapat tapak rumah, kan? Dan dia ada 10 hektar kebun, sawit ke getah. Jadi banyaknya sawit lah. Jadi sebenarnya dia hanya boleh mewasiatkan, contoh, okey, nanti duit getah ni, duit sawit ni nak buat macam mana? 1/3 sedekahkan masjid. Contoh, yang lebih lagi 2/3 bagi agak-agak sama-sama kamu lah. Itu je dia boleh. Hasil tu dia boleh wasiatkan. Adapun tanah tu sendiri tak boleh. Sebab tanah tu dia terikat dengan akta Felda itu sendiri. Dia ada akta dia sendiri kan. Itu satu kan. Lepas tu cerita tentang 8 beradik tadi tu. 8 beradik ni ialah kena abang tu ambil tanah. Dia cuma dia berlaku tengok situasi ni, adakah dulu masa ayah hidup tanah tu nama ayah, abang ni ambil tanah tadi tu pajak, ataupun masa ayah ada dah tukar milik 88, contoh satu, ataupun lepas ayah tak ada kan, lepas ayah tak ada kan, dah meninggal baru masukkan 8 orang. Tapi bila nak masukkan nama 8 orang ni, rupanya tanah ni dulu masa ayah hidup abang ada cagarkan dekat bank. Dia kena tengok dia kalau punya ikut pada cerita dia. Apa yang saya baca pada soalan tadi, dia kata setelah bapa meninggal barulah ditukar nama. Maknanya masa cagar tu nama ayah. Ya, betul. Jadi kalau itu cerita di situasi dia,
maknanya kalau apa urusan yang berkenaan dengan cagaran tadi tu, abang tu kena settle lah. Faham. Maknanya kalau ada hutang ke apa semua kena bayar semua bla 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 bla. Lepas tu bila dah selesai benda tu dan pindah mindik kepada 8 orang, so masing-masing ada bahagian. Tapi katalah dia punya isu-isu bank, pelaburan, perniagaan tadi masih belum selesai, dah pindik pada 8 orang, jadi makna tanah tadi masih tercagar lagi dengan bank. So dekat situ, kalaulah perniagaan tadi itu masih berjalan, so kena buat persetujuan lah. Okey, cara dia macam ni, tanah ni mungkin aku tebus, kan, kalau nilaian kata 1 juta, so sekarang ni aku bayar sikit-sikit kat orang. Mungkin macam tu pun antara kaedah dia, kan. Sebab apa? Sebab kalau tidak ada hitam putih dekat situ macam mana cara nak selesaikan tu, dalam masa terdekat katalah 8 beradik ni satu meninggal, nanti waris dia orang pun akan jadi masalah. Sebab dia masih terpalit lagi dengan tanah tu, sebab tanah tu masih tak selesai lagi dengan bank. Kan? Jadi abang yang pinjam tadi tu pun dia kena ada satu kaedah macam mana nak selesaikan, sebab tanah tadi tu dah jadi pusaka. Kalau ayah masih hidup lagi, tanah tu masih bercagar dekat bank, tak apa. Itu persetujuan ayah dengan abang yang cagar tu je. Tapi bila ayah dah tak ada, dia dah jadi pusaka dia melibatkan adik-beradik yang ramai tadi tu. Jadi itu permasalahan dan isunya apabila sama macam di awal tadi berkenaan dengan bagaimana kefahaman, cara menguruskan dan perlu tahu bila mana ada sahaja harta pusaka perlu diagihkan, sebaiknya elakkan daripada masalah berlaku. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Isu tanah pusaka banyak nama, bukan satu isu yang asing lagi yang selalu dibincangkan, tetapi permasalahannya masih belum lagi diselesaikan dan dapat diselesaikan sebaiknya. Jadi ini yang menjadi kerisauan kepada kita, khususnya rakyat Malaysia, yang mana masing-masing kadang-kadang itu dia anggap satu perkara yang tidak penting. Dia kata alah biar je lah, kan, alah sikit je pun, berapa ekar je pun, biar je lah. Akhirnya akan menyebabkan, kata Ustaz sebentar tadi, lebih kurang dalam 90 bilion yang belum dituntut. Itu yang menjadi kerisauan pada hari ini. Patut diselesaikan dengan sebaiknya. Ilmu, kefahaman dan kesepakatan, itu yang menjadi tunjang utama untuk menyelesaikannya. Baik, kita tinjau pula soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Ada 2 soalan. Yang pertama, jika mereka tiada anak lelaki. Di atas saya tu lupa baca ya. Baik, minta maaf, maafkan saya. Seorang ayah atau ibu yang ada harta untuk diwariskan meninggal sebelum sempat membuat sebarang hibah ataupun wasiat, harta itu akan menjadi hak ramai. Soalan saya, jika mereka tiada anak lelaki, siapakah saudara-saudara mereka yang ada hak faraid dalam harta-harta mereka? Baik, soalan yang kedua. Andainya birokrasi yang ada membebankan, mereka tidak mampu untuk membayar upah pindah milik dan lain-lain, adakah mereka diazab di dalam kubur? Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih banyak juga kepada Rahimah Saud yang sudi menanyakan kita 2 soalan. Soalan yang pertama cerita tentang tadi itulah, ibu ayah ada harta, lupa nak buat hibah, lupa nak buat wasiat, bila meninggal hartanya pergi ke mana, sebab dia tidak ada anak lelaki. Jadi siapa-siapa yang tidak ada anak lelaki ke ataupun sebatang kara ke contohlah, ataupun berkahwin tidak ada anak ke ataupun tidak berkahwin ke, jadi tengah isu lah. Jadi macam kes tadi ni, suami isteri, pasangan suami isteri, anaknya mungkin perempuan, jadi bila anaknya perempuan, sama ada seorang ataupun 2 orang ataupun 3 orang, semua perempuan, tak ada anak lelaki, lepas tu waris lelaki lain tu tak ada, katalah ayah pun dah tak ada dah, ayah kepada suami isteri tadi tu tak ada. Jadi bila dia meninggal, so maknanya tolaklah bahagian, katalah kalau suami meninggal, isteri dapat 1/8 sebab dia ada anak. Lepas tu kalau anak perempuan tu seorang 1/2, kalau anak perempuan tu 2 orang ke atas 2/3, so dia akan ada asobah. Asobah tu akan pergi kepada adik-beradik si mati, jadi kalau adik-beradik si mati tu pula katalah ada lelaki tak perempuan, so dia bagilah lelaki 2 perempuan 1, lepas tu kalau katalah
yang mati ni tak ada adik-beradik, dia akan melibatkan baitul mal lah kan. So dia kalau dalam menguruskan harta tadi tu tidak faham, so dia akan berlaku kecelaruan. Memang kalang kabut lah, serabut lah kan. Kalau melibatkan baitul mal nanti gaduh-gaduh dengan pegawai baitul mal kan. Kalau melibatkan katalah ahli waris, katalah adik-beradik si mati, dah mulalah gaduh ipaduai kan. Ini antara isu-isu dia. Tadi sebenarnya pada dasarnya IPA 2 ini memang ada bahagian. Pada dasarnya Baitul Mal tu memang ada bahagian. Cuma nak melesaikan ni tu kena banyak berbincang. Kena buat bincang lah kan. Macam tadi. Jadi sebab itu kenapa semasa hidup ni pasangan suami isteri tadi tu ataupun ibu ayah tadi tu, dia kena beringat lah, kena tengok situasi dia. Oh, aku anak sama perempuan. Contohlah kan. Jadi Islam membenarkan hibah. Buat hibah lah. Buat dokumen. Kalau anak tadi belum cukup syarat, katalah umur masih 18 tahun ke bawah, belum 18 tahun ke atas, belum 20 tahun. Jadi dia tak boleh buat hibah terus. Nak pindah milik pun tak boleh. Ataupun dia nak buat perjanjian terus dengan si anak tadi pun tak boleh. Perjanjian hibah tak boleh. Jadi dia boleh melantik, kata orang pemegang amanah kan, isteri ibu kepada anak-anak ni jadi pemegang amanah pun boleh juga. Atau dia boleh carilah kenalan lawyer yang mungkin dia tu macam Sulaiman Akhlakan, boleh juga, tak jadi masalah kan. Jadi itu antara kaedah-kaedah dia. So bila dia meninggal, harta tadi itu akan diuruskan oleh pemegang amanah ataupun pentadbir ataupun si Sulaiman Akhlakan tu untuk diserahkan kepada anak tadi sebagai hibah kan. Ataupun kalau dia nak berwasiat ke mana ke amal jariah, boleh dipanjangkan oleh si pentadbir tadi itu. Ini antara perkara yang sebenarnya Allah bagi peluang pada kita untuk memiliki harta, tengok macam-macam cerita tu, kena buat lah kan? Kena buat sikit sebanyak, paling kurang kita kena buat, at least paling tidak. Mungkin kalau kita tak sempat nak buat macam-macam dokumen draft lah, jumpa mana-mana peguam ke, jumpa mana-mana minta khidmat nasihat, tak sempat, at least kita ambil satu kertas, kita tulis. Mungkin itu pun akan membantu bila mana kita menguruskan harta pusaka. Katalah bila nak uruskan harta pusaka nanti tu, isteri ke siapa ke, suami ke, bila pergi buat pejabat tanah, melibatkan adik-beradik si mati. Bila adik-beradik si mati tu tengok kan, apa yang ditulis tadi tu, diconteng, memang itu tulisan dia, bukan tulisan orang lain kan. Dia katalah mungkin ialah orang nak meninggal dunia ni pun, ialah saya tak meninggal lagi, saya tak tahulah, tapi kalau tengok kisah-kisah orang nak meninggal dunia ni, sampai bila dah sampai waktu-waktu tertentu tu, dia ada satu perasaan yang bila mana diterjemahkan dalam bentuk tulisan ke dalam bentuk cerita tu, orang yang tonton, orang yang baca tu, dia akan mungkin terbuka hati. So akhirnya dia akan melepaskan bahagian, so harta tadi tu akan diserahkan kepada anak saudara. So ini antara perkara yang berbuatlah kan. Sebab kalau kita tak buat, kita tak tahu, hanya mengharapkan rahmat Tuhan, harap adik-beradik terbuka hati untuk lepas pada anak saudara, itu dah cerita kemudian lah kan. Tapi paling tidak sementara hidup ni kita buat sesuatu untuk masa depan kita juga dan masa depan anak-anak kita. Sebab tu Allah berikan harta tadi tu untuk diurus dengan sebaik-baiknya. Dan ada pun cerita tentang birokrasi, memang betul kan. Nanti bila kita meninggal, katalah isteri, anak-anak masih kecil, nak buat urusan macam-macam ni kan, memang ada birokrasi yang sebenarnya kalau kita berurusan dengan cara yang betul, contoh di pejabat tanah, kos tidak terlalu tinggi pun kan, kos tak terlalu tinggi pun. Katalah kalau harta tu cecah 2 juta pun tak ada kena bayar dalam 30-40 ribu kan, 5 ribu ke bawah je kan. Dan bayaran tadi pun sebenarnya sikit-sikit kan, bukannya banyak kan. Sebab tu kadang kita kena tengok bila si mati tadi tu, katalah ada KWSP ke, ada tabung haji ke, ada takaful ke, jadi wang tersebut tu boleh digunakan untuk pengurusan tadi tu kan. Cumanya macam tadilah, bila mana kita tak tahu kan ke mana kita nak pergi, macam mana kita nak berurusan, itu akan jadi macam-macam masalah kan. Jadi sebab itu sebenarnya boleh berbincang kan, kalau dengan peguam ke, dengan pengendali pentadbir tadi tu yang nguruskan kita punya kan, dia konsultan dan sebagainya, kita boleh berbincang kan. Saya tak ada cash langsung, memang arwah tak ada tinggalkan cash langsung, saya pula tak ada pendapatan contoh kan. Jadi sekarang ni ada rumah, ada kereta, ada sekian-sekian, boleh tak kos-kos tertentu nanti kita bincang, nanti kalau ada apa-apa kena bayar, kita boleh potong daripada sini-sini. So benda ni pun boleh berbincang kan. Pokok pangkal dia kita bawa berbincang lah kan. Itu antara dia. Jadi sebab itu ini antara seni-seni lah dalam menguruskan pusaka. Jadi pusaka ni bukan sekadar kita kena tahu bab hukum faraid kan, makan harta anak yatim tak boleh ke, itu gedebak-gedebuk, tapi sebenarnya
pengurusan tu sendiri pun sebenarnya dia ada kaedah-kaedah dia tertentu. Baik, itu jawapannya. Ada kaedah-kaedah tertentu dan kata Ustaz tadi itu adalah seni di dalam menguruskan harta pusaka. Baik Ustaz, soalan berbangkit. Ketika mana tanah banyak nama, kita ambil contoh mudah 5 orang, situasi ini ada 5 orang. Tetapi bila mana sudah diwasiatkan satu-satu nama sudah pun memiliki, tiba-tiba dalam tempoh nak jual, ya, ada plan nak jual, ditakdirkan Allah satu daripada ini putus hubungan, hilang. Tak tahu pergi ke mana, Ustaz, hilang. Belayar-belayar hilang. Aduh. Jadi bila mana nak cari tak jumpa, nak cari tak jumpa. Jadi adakah boleh dijual terlebih dahulu bila mana dia balik nanti, bagi setakat mana harganya, ataupun kena tunggu sampai dia balik, ataupun boleh minta persetujuan daripada siapa yang berautoriti? Bagaimana Ustaz? Okey, itu antara perkara yang memang selalu memeningkan kepala juga tu, kan. 5 orang tiba-tiba nak jual, satu hilang, kan. Jadi hilang pada dasarnya kalau ikutkan jual beli tadi tu tak boleh berlaku sebab seorang ni tak ada. So seorang ni dia ibarat dia kena letakkan juga surat persetujuan dia, consent letter dia menyatakan dia setuju jual, tapi bila tak ada susah. So sekarang ni kalau dia ni bujang, memang masalah lagi. Kalau dia berkeluarga, kalau dia katalah ada isteri ke, ada suami ke, ada anak-anak, so kita boleh dapatkan surat persetujuan daripada waris dia. Kan? Tapi kalau macam tadilah dia ni bujang, ataupun tadi waris pun katalah isteri ataupun anak, dia pun tak tahu mana bapa aku pergi, contoh kan. Jadi kalau ikut kaedah pentadbiran di Malaysia ni, bahkan di mahkamah syariah pun ada, di mahkamah sivil pun ada. Jadi kalau ikutkan, mahkamah akan buat satu keputusan, dia menyatakan kebarangkalian mati. Orang ni mati dah. Kan? Tapi nak kena tunggu 7 tahun. Baru boleh jual. Nak kena tunggu 7 tahun. Jadi maknanya kalau kita lambat laporkan ke mahkamah, lambatlah mahkamah buat keputusan. Jadi kalau ikutkan hari dia hilang tu, so kita dah kena buat proses, buat laporan polis ke, buat iklan kat surat khabar ke, katalah memang dalam tempoh sebulan tu memang tak ada apa cerita. Baru kita boleh panjatkan ke mahkamah, kita daftarkan ke mahkamah, mahkamah akan ambil bukti sekian-sekian, mahkamah akan putuskan, kita tunggu 7 tahun. Jadi kalau dalam tempoh 7 tahun ni dia balik, dia hidup lah. Tapi kalau dalam 7 tahun ni dia tak balik, so mahkamah akan keluarkan satu arahan kebarangkalian mati. So maknanya kalau dalam tempoh tersebut sebenarnya jual beli tu still boleh berlaku. Cumanya bahagian dia tadi tu kena simpan. Sampailah memang confirm 7 tahun dia tak ada, barulah bahagian tadi tu mungkin diagihkan kepada 4 beradik yang lain. Contoh, ataupun diberikan kepada ahli waris dia, ataupun dalam tempoh 7 tahun tu kalau dia balik, itulah hak dia. Tapi kalau dia balik lepas 7 tahun, lepas dibuat keputusan tadi tu, dia tidak ada hak atas harta tersebut. Gugur hak. Dah gugur dah. Pada dasarnya dia dah gugur. Jadi itu antara kaedah-kaedah dia. Baik. Ustaz, mungkin lebih kurang lebih 20 tahun lebih Ustaz mengendalikan bab harta pusaka, tanah banyak nama, faraid, wasiat, hibah dan macam-macam lagi berkenaan dengan harta pusaka lebih daripada 20 tahun. Ustaz dah jumpa pelbagai pengalaman, dah jumpa dengan pelbagai orang yang menghadapi situasi macam ini, dan 90 bilion tadi pun belum lagi selesai sampai hari ini Ustaz masih memikirkan bagaimana nak menyelesaikannya. Mungkin Ustaz ada 3 pesanan penting untuk penonton-penonton semua berkenaan dengan uruskan harta pusaka dengan baik. Silakan Ustaz. Pertama-tamanya, kalau kita memang ada terlibat dengan pengurusan pusaka ni, kunci paling besarnya kita naklah berbincang. Berbincang maknanya jangan segan, jangan malu. Katalah memang kita ada slack lah dengan mak ayah ke, kita ada berhutang, katalah sekarang kita nak selesaikan pusaka ayah tapi kita ada berhutang ayah. Cerita je lah, aku ada berhutang sebenarnya, senang cerita. Kita berterus terang buat bincang. Jadi bila kita buat bincang terus terang, nanti senang orang nak buat keputusan. Tak apa, kita tak nak gaduh-gaduh. Nanti bahagian kau kita tolaklah kat situ. Contoh. Yang kedua, kita untuk mudahkan urusan ni kita kena banyak bersepakat. Bersepakatlah. Maknanya kalau ni macam ni, kita jangan banyak berdolah dalih, nak berhujah, nak bergaduh, nak cari pasal. Kita banyak sepakat, kan? Yang ketiga, ini antara perkara yang paling penting, kena bersegeralah. Sebab bila mana kita delay, kita tangguh, tinggi tangguh tu tadi, daripada 38 jadi 40 jadi 50, 40 dan 50 jadi 60, 70 dan 90, kan? Kalau umur kita panjang sampai bila-bila tak apalah. Kalau kita meninggal, lepas tu kita jatuhkan kepada anak cucu kita lagi berterabur. Jadi masalah ini antara 3 perkara yang saya tengok orang kita banyak terlepas pandang. So akhirnya sebab tu kes pusaka sampai sudah tak selesai, dan isu dia lagi banyak. Dan kalau saya ringkaskan menjadi 3, yang pertama adalah jujur.
Yang kedua adalah bersepakat, muafakat, dan yang ketiga adalah segerakan. Jangan ditangguh-tangguh, selesaikan dengan sehabis baik dan secepat mungkin. Jadi Ustaz tutup dengan doa pada hari ini, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Tanah banyak nama bukan masalah, tetapi banyaknya kerenah manusia itu yang menjadi permasalahan. Baik, sidang penonton, jangan lupa esok ya teruskan bersama dengan Tanyalah Ustaz pada topik perbincangan pengajian hadis 40 Imam Nawawi, perkara bid'ah, bersama dengan moderator Dai Anas dengan ahli panel bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton, Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.